Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hasliza binti Jamaluddin bersama ahli kumpulan saya, Abdul Hadi bin Muhammad Asrar, Ahmad Zairi bin Muhammad Zamani, Azrin bin Muhammad Noor, Saadia binti Hamid, Hafizallah Siddiq bin Dato' Abdul Halim dan Khairul Azmi bin Muhammad Kamil. Kami akan melakonkan beberapa masalah atau isu yang dihadapi oleh pekerja berkaitan disiplin dan etika di tempat kerja. Bicara utama dan awal saya mengenai pengenalan latar belakang organisasi. Kami memilih Pertubuhan Keselamatan Sosial atau lebih dikenali sebagai Perkiso, di mana menjadi sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kami mentadbir dan melaksanakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Perkiso telah berubah kepada badan berkanun mulai 1 Januari 1992. Fungsi utama Perkiso adalah untuk melindungi keselamatan sosial pekerja dan tanggungannya di bawah skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Walau bagaimanapun, setiap organisasi juga mempunyai beberapa masalah atau isu yang dihadapi oleh para pekerjanya. Disiplin dan etika adalah sangat penting untuk mewujudkan suasana yang harmoni di dalam sesebuah organisasi. Antara isu utama yang ingin kami tonjolkan dan kupas di sini adalah seperti babak-babak yang telah kami sediakan. Terimalah. Babak pertama adalah kelewatan di mana pekerja sering datang lewat di tempat kerja. Aduh, lambat lagi. Babak tadi menunjukkan antara faktor-faktor di mana pekerja mengalami masalah pengangkutan untuk hadir ke tempat kerja. Mungkin pekerja mengalami masalah tayar luncur ataupun transit seperti KTM lambat sampai di tempat pekerjaan beliau. Babak kedua menunjukkan ketidakhadiran pekerja di tempat kerja. Assalamualaikum semua. Salam. Semua dah ada ke? Tak ada, Datuk. Zairi tak ada. Datuk. Zairi. Berapa kali dia datang ni? Kali dua kali Ni dah seminggu dah, Datuk. dah tak datang. Seminggu dah Datuk. Masih tak datang je, susah ni. Azmi cuba hubungi beliau. Boleh bos, kejap eh. Yelah bos, dah 2 kali lah dia tak masuk bilik meeting. Saya rasa bulan lepas saya juga ACO. Bulan ni, betul. Bos tak angkat lah, bos. Susah. Saadia nanti keluarkan surat letter. Okey, baik bos, nanti saya akan keluarkan surat lah. Antara faktor penyumbang kepada ketidakhadiran pekerja adalah seperti persekitaran di tempat kerja, di mana pekerja mengalami masalah-masalah seperti hubungan pekerja dengan rakan-rakan pekerja yang lain. Ketiga adalah babak pergaduhan. Lazimnya, pergaduhan berlaku adalah disebabkan hubungan dengan rakan sekerja. Kurangnya rasa tanggungjawab kepada pekerjaan dan tidak menghormati di antara rakan sekerja adalah faktor penyebab berlaku pergaduhan. Selain itu juga, tidak berpuas hati terhadap persekitaran dan pekerjaan yang dilakukan. Pekerja lazim merasakan hanya dirinya sahaja yang terbeban kepada pekerjaan tersebut. Sedangkan apabila kita bekerja di dalam organisasi, sebenarnya kita adalah bekerja di dalam satu kumpulan. Dengan itu, terimalah babak pergaduhan dari kami. Zik, ni kerja kau ni, kau buat video dia kau tengok pula. Tengok dulu. Ni kerja ni, asal kau bagi aku ni? Yelah, dah ni kerja kau punya kan? Bukanlah. Kerja bahagian kau punya. Bukan aku yang buat. Ya ke? Aku punya? Ha.
Aku sebab aku punya lah. Yelah, kau kan buat bahagian majikan. Ni Daftar pendaftaran. majikan. Ini pendaftaran HUK ni. Yelah, sekali lah tu. Oh, aku juga kena buat juga. Ha. Kerja kau aku juga kena buat. Sama-sama. Betul lah aku ni. Tak ke teamwork. Tak teamwork. Kena sama-sama lah. Habis kalau aku tak ada cuti tu. Tak apa, kalau kau cuti, orang lain cover. Aku tak cover kerja kau. Kau buat Kalau sendiri. aku cuti tu. Aku juga kena buat kan. Habis ni ni apa ni benda ni? Melekat-lekat ni. Kata kerja kau. Yelah, betul lah tu. Ni pun semua nak buat, tu pun aku nak buat. Mana kerja lagi ni aku nak buat ni? Ni tak betul lah. Ni apa benda lah kat sehari ni? Kan kerjanya. Tak sama banyak. Ni pun aku nak buat, tu aku nak buat. Ni nak cari lagi, nak susun lagi apa benda ni. Aduh, pening betul lah. Dah tak payah nak bising. Ni lagi apa lagi. Semua tu kalau tak aku lah. Banyak betul aku nak buat. Ni lagi apa lagi. Ni apa lagi kau nak suruh aku buat lagi ni? Apa lagi? Kemas kini lah. Kemas kini? Kemas kini aku juga. Yelah. Aduh, akhirnya kepala aku. Babak keempat adalah tidur di tempat kerja. Mana Sadia ni? Asyik tak ada je. Sadia? Sadia? Ya, bos. Saya cari awak ke tempat, awak tidur dekat sini. Minta maaf, bos. Sorry, bos. Saya tak sengaja, bos. Ikut saya masuk bilik. Baik, bos. Babak tadi menunjukkan di mana pekerja tersebut mengambil ruang pejabat untuk beristirahat. Ini adalah disebabkan faktor-faktor masalah peribadi dan juga keluarga di mana tanggungjawab melebihi pekerjaan beliau. Babak kelima adalah penampilan yang selekeh di mana pekerja mengalami masalah disiplin, kurang etika di tempat kerja. Dah sampai dah. Kau ni kenapa ni? Pusing sikit. Asal baju tak kemas? Pakai slipper. Tadi saya banyak buat kerja. Pergi kasut. Masuk baju ni kau kemas sikit. Elok sikit. Ya. Alah, bukan siapa pun nak tengok. Saya kat office je. Tak dapat kerja. Ya, saya tahu pagi saya buat kerja dulu. Nanti yang saya buat ya. Baik, baik. Faktor penyebab di mana terjadinya masalah tersebut adalah pekerja mengabaikan etika dan disiplin di tempat kerja, tidak mengamalkan gaya berpakaian di tempat kerja mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.
kita telah sampai ke babak ke-6, merupakan babak terakhir dari kami. Ianya melibatkan kes kecurian di organisasi. Lazimnya faktor penyebab kepada kecurian adalah sifat pribadi seseorang, di mana dia tidak dapat menguruskan hal keuangan diri dan keluarga. Ianya lazim juga berpunca daripada tekanan terhadap diri sendiri dan mempunyai masalah keuangan yang agak teruk. Itulah dia antara babak yang ingin kami tunjukkan berkaitan etika dan disiplin di tempat kerja. Jadi, pihak majikan ataupun sesebuah organisasi harus mengambil pengajaran di atas apa yang berlaku terhadap pekerja mereka bagi mengekalkan matlamat dan misi-visi sesebuah organisasi. Pihak organisasi ataupun majikan harus membuka mata mengapa perkara-perkara seperti itu berlaku di kalangan pekerja. Tentu ada sebab dan munasabahnya. Jadi, yang pertama, ingatkan para pekerja untuk mematuhi arahan di dalam organisasi. Ingatkan mereka selalu dengan cara seperti email atau di dalam perhimpunan bulanan atau teguran di dalam grup WhatsApp. Selain itu, pihak organisasi juga boleh mengadakan kursus-kursus motivasi sebagai tanda ingatan dan juga memberi semangat motivasi kepada para pekerja. Pihak majikan juga harus berbincang dan bersemuka dengan para pekerja yang mengalami masalah seperti yang kami tunjukkan di dalam babak-babak tadi. Pihak majikan juga jangan lupa memberi sedikit penghargaan di atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pekerja. Berilah sedikit ganjaran agar mereka lebih bersemangat untuk terus bekerja. Pemantauan terhadap para pekerja harus dilakukan sepanjang masa tempoh pekerjaan. Jangan dilupakan bagi pekerja-pekerja agar mereka tidak lalai dalam melakukan tanggungjawab hakiki mereka. Langkah-langkah pembetulan haruslah diambil dari pihak majikan kepada pekerja agar kesedaran berlaku. Begitulah tadi antara apa yang ingin kami tunjukkan, apa yang ingin kami kupas dan apa yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan tajuk yang kami pilih.